العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين آمين 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 يا رب العالمين. Okey, berbekal dengan 10 orang pun jadilah tau, daripada tak ada asung. Okey, baik. Hari Ahad hari tu kita stop dengan jirim . So hari ni kita nak sambung jirim juga dengan subtopik 5.2 iaitu keadaan jirim. Okey. Seperti biasa sebelum ni, seperti awak tahu dah masa sekolah rendah hari, jirim ni wujud dalam 3 keadaan, iaitu keadaan pepejal, cecair dan gas. Ya, okey. Okey, terdiri daripada zarah-zarah seni. Zarah ini amat kecil sehingga kan tidak dapat dilihat dengan pandangan mata kasar. Memang kita tak nampak, cuma bila dia bergabung banyak-banyak sehinggalah dia menghasilkan satu zarah yang boleh dilihat dengan mata kasar, boleh disentuh dengan mata kasar, dengan tangan, dengan organ tubuh badan kita. Okey. Ada setengah zarah tu tidak dapat dilihat. Kita kena menggunakan mikroskop cahaya ataupun zarah halus lagi kita boleh lihat menerusi mikroskop elektron yang ada pada kalau boleh kalau nak tengok mikroskop elektron ni berada di makmal-makmal yang besar lah, seperti makmal di hospital lah. Nak tengok zarah-zarah corona contohnya lah, nak tengok virus corona, dia terpaksa menggunakan mikroskop elektron. Dengan bantuan elektron dia dapat lihat dengan image yang jelas. Okey. Teori kinetik. Teori kinetik jirim menyatakan bahawa jirim terdiri daripada zarah-zarah halus yang diskrit dan sentiasa bergerak pada semua arah. Okey. Kalau dia tu zarah udara, dia akan bergerak ke semua arah. Okey, berlanggar. Sebab tu kalau kita udara panas, tekanan dia lebih tinggi. Sebab apa? Sebab kadar pelanggaran antara zarah dengan permukaan dinding tu lebih besar. Okey. Kalau awak ambil katakanlah awak ada belon tak? Dalam belon tu ada udara. Lepas cuba awak panaskan belon tu, letak dia dekat di kawasan panas kan, dekat-dekat dengan peti ais ke. Peti ais kan belakang peti tu kan dia panas tau. Cuba awak pergi lekatkan belon, diperhatikan belon tu semakin mengembang. Sebab apa dia mengembang? Udara panas ni menghasilkan tekanan yang tinggi. Dalam belon tu panas, bila dia panas dia akan langgar dinding belon tu dengan lebih kadar pelanggaran dia lebih tinggi, menyebabkan belon tu kelihatan dia semakin membesar. Bukan dia semakin membesar sebenarnya, dia tenaga kinetik dia bertambah. Okey. Sudah ada 16 orang. Okey, zarah-zarah jirim. Zarah-zarah jirim antara sentiasa berlanggar antara satu sama lain. Apabila tenaga haba dibekalkan, macam saya cerita tadi, pada suatu jirim, zarah akan bergerak lebih laju. Dia dapat, haba ni kan jadi sejenis tenaga tak? Kita beri tenaga, jadi pergerakan dia tu semakin laju lah. Macam kita nak bergerak, makan nasi banyak, jadi tak ada tenaga. So kita boleh bergerak dengan aktif. Kalau tak makan, tak ada tenaga, bergerak pun slow je tak? Yang sama, kalau kita beri tenaga, iaitu tenaga haba, dia akan bergerak dengan lebih laju. Okey. Sebaliknya, zarah bergerak lebih perlahan apabila sejuk. Kalau sejuk, dia semakin. Sebab tu lama-lama kalau objek ni kalau disejukkan,
Lama-lama dia akan membeku seperti air. Air pada suhu 0 darjah Celsius dia pun beku. Sebab apa? Sebab dia tak cukup tenaga untuk bergerak. Okey. Jirim wujud dalam 3 keadaan, iaitu pepejal, cecair dan gas. Kalau tengok susunan dia, yang ni pepejal, yang ni cecair, dan yang ni gas. Kita boleh perhatikan dengan jarak antara molekul tu. Okey. Air merupakan salah satu bahan di muka bumi ini wujud secara semula jadi dalam 3 keadaan. Okey. Air ni adalah satu contoh yang mudah untuk kita tunjuk dia boleh wujud dalam 3 keadaan, iaitu keadaan cecair, keadaan pepejal dan keadaan gas. Contohnya air wujud dalam keadaan cair pada suhu bilik. Sekarang ni kalau kita pergi dalam tandas, kita tengok air tu berada dalam keadaan cecair. Tapi boleh tak kita nak tengok dia dalam keadaan pepejal? Boleh, kita ambil air tu dalam bekas, kita letak dalam peti ais. Selepas 3 jam, 4 jam, kita tengok ais tu telah bertukar menjadi pepejal. Tak? Boleh tak kita nak tengok dia dalam keadaan gas? Boleh, kita ambil air tu, letak dalam periuk, letak atas dapur gas, panaskan dia dan kita tengok air tu sedikit demi sedikit dia akan bertukar menjadi wap air. Wap air, gas lah. Okay. Air yang dipanaskan pada suhu 100 darjah Celsius akan berubah menjadi steam. Jadi steam. Macam fenomena yang berlaku kalau kita tengok cuaca, keadaan di sekeliling kita sekarang ni tidak menentu tak. Kadang-kadang tengah hari tu dia panas, tiba-tiba petang dia mendung dan terus hujan. Right? Daripada mana hujan tu? Daripada berlakunya penyejatan air. Air sungai, air telaga, air longkang, dia tersejat naik ke udara dan di atas sana suasana dia sejuk dan gas wap air itu akan berkumpul menjadi awan. Pada suatu masa dia akan turun sebagai air hujan. Okey. Itu adalah satu contoh yang mudah kita nak tengok ketiga-tiga bentuk, pepejal, cecair dan gas. Kita tengok air je. Air dalam peti ais dia jadi pepejal. Air di suhu bilik dia jadi cecair. Air di atas dapur gas dia akan berubah menjadi wap air. Okey. Kita tengok semua orang dah tahu ni kalau pepejal tu bentuk dia adalah bentuk tetap. Kalau kita tengok ais bentuk tetap, kalau kita ketuk ais tu akan pecah. Tapi dia masih lagi mempunyai bentuk. Kita boleh sentuh dia. Kalau kita ketuk ais tu dia pecah dalam bentuk 3 segi. Kita boleh pegang. Bentuk dia 3 segi. Tapi cecair dia mengikut bekas. Kalau kita letak bekas yang berbentuk segitiga, dia akan jadi segitiga. Kalau kita letak dalam bentuk bulat, dia akan jadi bulat air tu. Tapi kalau kita sentuh, kita pegang, air tu akan berubah bentuk. Okay? Gas pun sama, dia akan mengikut bentuk bekas yang diisi. Contohnya dalam tong gas lah. Kita tengok dalam tong gas, dia isi gas. Gas tu bertekanan tinggi. Dia tekan gas tu sehinggalah gas tu bertukar menjadi menjadi cecair. Dia tekan. Dalam tu jadi cecair. Kalau kita boleh x-ray gas tu, boleh tengok dalam dia, dalam tong gas tu, gas berada dalam keadaan cecair disebabkan oleh tekanan yang tinggi. Kita mampat, kita tekan. Sama juga dengan air, kalau kita tekan dia akan jadi rapat dan dia akan jadi ais. Okey. Jisim tetap, tak berubah, tetap. Tapi gas ni tiada jisim tetap. Dia bergantung kepada tempat. Kalau ada tempat sejuk sikit, dia akan jadi lebih tumpat. Kalau tempat yang panas, dia kurang tumpat. Okey, isi padu dia pun sama. Pepejal tetap, cecair tetap.
Jadi gas ni dia boleh mengikut bekas. Okey, bekas tu bulat, kita tekan lagi dia jadi petok, boleh tak ada masalah. Kalau kita nak mengubah isi padu gas. Okey, keboleh mampatan pepejal tak boleh mampat dah. Cecair boleh mampat tapi sukar. Okey, dan manakala gas boleh mampat bila-bila masa. Okey. Pepejal, ruang antara zarah sangat kecil, susunan zarah tersusun dengan rapat, pergerakan zarah bergetar pada kedudukan yang tetap. Dia jangan kata kalau pepejal tu dia tak boleh bergerak, dia bergerak tapi dia bergerak setempat, dia bergetar setempat ni. Kalau besi, awak ambil besi letak atas dapur. Macam mana besi tu boleh panas? Bila dia panas tu disebabkan dia getaran dia sangat tinggi. Dia bergetar dan bergeser, maka dia akan hasilkan haba. So awak rasa panas lah. Sebab dia getaran dia adalah tetap setempat. Contoh pepejalnya, kalau kita tengok besi ni yang membuat kereta ataupun diamond. Diamond ni diperbuat daripada satu bahan yang berketumpatan tinggi dan mempunyai indeks biasan yang tinggi. Bahan mineral dalam bumi kita jumpa dia sangat keras, okey, tapi dia mempunyai ketumpatan yang tinggi dan mempunyai indeks biasan yang tinggi, menyebabkan kalau kita tengok dia kelihatan berkilau. Lagi ais, pepejal ataupun garam, kita jumpa dia dalam bentuk pepejal juga. Okey, cecair, ruang antara zarah sederhana, susunan zarah tersusun rapat tapi tidak serapat pepejal. Okey, pergerakan dia bebas bergerak, menggelongsor dan berlanggar antara satu dan lain. Dia boleh bergerak, boleh bebas lagi, pergi sana, pergi sini, pergi sana, pergi sini, tapi tidak sebebas gas. Gas lagi bebas, dia boleh pergi ke mana. Sebab tu gas ni kalau kita kentut dia akan bergerak dengan cepat. Baik, kentut dah kelah. Satu kelah boleh bau. Sebab apa? Sebab zarah tu bergerak secara rawak. Dia cair. Okey, gas pula ruang antara zarah besar. Jarak dia jauh-jauh ni. Dia akan boleh pergerakan dia sangatlah bebas dan boleh bergerak secara rawak. Boleh pergi sana, boleh pergi sini. Kalaulah atas muka bumi ni awak boleh lihat zarah tu, so comel sungguhlah pergerakan dia dalam. Kalau kita tengok dalam bilik kita sekarang ni, dia akan bergerak. Boleh tengok lah. Tapi Allah tak beri kita nampak. Kalau beri nampak mungkin kita akan rasa serabut ke apa ke tak. Contoh gas adalah gas karbon dioksida, gas oksigen. Kalau kita boleh nampak molekul-molekul gas ni, kita pun dari sehari ke sehari kita akan rasa bimbang. Kita pergi satu tempat tu, kita tengok Allah, sikit sangat oksigen. Cukup tak ni? Awak akan jadi rasa stres pula tak? Banyak karbon dioksida. Jadi kita tengok sekarang ni Allah rasa panas tu. Panas tu menunjukkan karbon dioksida terlalu banyak. Okey? Plasma. Okey, matahari tidak dikategorikan sebagai pepejal maupun gas. Matahari berada dalam keadaan jirim yang disebut sebagai plasma. Okey, matahari sekarang ni nak kata pepejal, tak pepejal, nak kata cecair, tak cecair, nak kata gas, tak gas. Sebab dia, kalau kita boleh dekati matahari tu, katakanlah kita boleh dengar matahari setiap masa dia tengah meletup, pom, tapi disebabkan oleh matahari ni berada pada keadaan vacuum dia tak boleh bawa bunyi. Okey, tak boleh bunyi. Kalau kita cakap, kalau awak pergi ke angkasa lepas, tak ada udara, berada dalam keadaan vacuum tak ada udara, awak cakap sesama awak pun tak akan dengar. Sebab apa? Sebab bunyi dia perlukan medium, udara untuk merambat, untuk bergerak. Okey? Kalau kita boleh dekati, boleh dengari
Matahari ni mungkin kita tak tenteram hidup. Sebab apa? Sebab meletup. Sebab matahari ni adalah sejenis radioaktif. Radioaktif. Dia tengah sentiasa meletup ataupun cuba untuk menstabilkan diri dia. Dia tak stabil, dia tengok nak cuba untuk stabilkan dia dengan dia meletup pom pam. Jadi suasana tu sangatlah bising sebenarnya. Sangat bising menyebabkan kita tak boleh hidup. Tapi disebabkan bunyi tak boleh dipindahkan. Sekejap. Disebabkan bunyi tak boleh dipindahkan melalui medium vacuum, jadi kita tak berapa dengar. Bukan tak berapa dengar, memang kita tak dengar. Kecuali awak ni berada dalam Allah beri kehebatan lah. Tiba-tiba Allah beri pada awak kehebatan mendengar. Mesti awak akan rasa serabut tak? Tak pun Allah buka awak, Allah buka hijab, boleh tengok makhluk halus. Lagi serabut saya rasa awak. Boleh jadi gila kita tengok, situ ada malaikat, situ ada syaitan. Boleh jadi gila. Tapi ada orang dia minta berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia nak Allah bukakanlah hijab dia, dia boleh lihat semua. Betul. Boleh lihat semua. Kalau saya jadi gila tu. Okey, kadar resapan dalam jirim dan 3 keadaan. Okey. Resapan ni dia meresap suatu benda lain yang meresap. Okey. Kalau kita buat air, ambil air panas, letak gula, okey. Gula tu boleh meresap masuk dalam molekul-molekul air. Jadi kita minum, kita akan rasa manis. Dah. Tapi gula tu awak letak dalam ais yang tengah beku. Dia boleh meresap tak? Boleh, tapi ambil masa yang lama. Okey. Resapan adalah proses pergerakan zarah jirim dari kawasan yang berkepekatan tinggi ke kawasan yang berkepekatan rendah. Okey. Eksperimen ni ada dalam makmal sebenarnya. Seperti tahun-tahun lepas kita buat. Ada di sekolah kan, kita buat, kita ambil satu hablu tu, pepejal, kuprum sulfat, kita letak dalam air, kita letak dalam agar-agar tu kan dia pepejal, kita letak, lepas tu letak dalam gas. Okay? Kita perhatikan hablu tu berwarna biru, selepas beberapa hari seluruh agar-agar tu menjadi warna biru. Nak tunjukkan berlaku resapan. Tapi bila kita letak dalam keadaan cecair, letak dalam air, sekejap saja dia meresap masuk dalam air dan kelihatan air tu menjadi warna biru. Dalam gas lagi lah, gas bromin memenuhi kedua-dua balang gas selepas 15 minit. 15 minit Kalau air dan jam. Kalau pepejal, hari. Dia boleh makan hari. Okey, perubahan keadaan jirim disebabkan oleh penyerapan dan pembebasan haba berdasarkan teori kinetik jirim. Okey, macam saya cerita tu lah. Kalau cecair disejukkan, cecair itu membebaskan haba dan akhirnya dia akan membeku. Zarah kehilangan tenaga kinetik dan bergerak lebih perlahan. Zarah-zarah menarik antara satu sama lain dan bertukar menjadi pepejal. Cecair dikatakan mengalami proses pembekuan. Kalau dia kehilangan tenaga haba dia. Orang yang ambil tenaga haba daripada dia kan. Suasana tu, suasana yang sejuk. Jadi kita badan yang panas akan membebaskan haba. Kalau suasana yang lebih panas, kita akan menyerap haba. Okey, perubahan keadaan jirim disebabkan oleh penyerapan dan pembebasan haba berdasarkan teori kinetik jirim. Okey, haba dipanaskan, haba diserap. Okey, disejukkan, haba dibebaskan. Waktu awak kena tahu ni, bila kita panaskan, kita beri haba, maksudnya dia menyerap haba.
Kalau kita sejuk, dia membebaskan haba. Okey, ada 3 keadaan yang mana pepejal nak jadi cecair, nama dia peleburan. Cecair nak jadi gas, nama dia pendidihan ataupun penyejatan. Ni peleburan. Okey, daripada gas nak jadi pepejal pun boleh, nama dia pemejal wapan. Daripada pepejal kepada gas pun ada juga. Contoh dia adalah ubat gegak. Awak pernah tengok tak ubat gegak? Ataupun awak masuk dalam tandas tu, bau wangi je dalam tandas tu. Sebab apa? Ada satu ketul sabun, bukan sabun, dia ubat gegak, dia kita panggil naftalina nama dia. Okey? Dia duduk dalam jaring gitu, dalam tandas, dia pepejal, tiba-tiba makin lama dia makin kecil, dan akhirnya dia hilang. Sebenarnya dia berlaku proses pemejal wapan. Daripada pepejal terus menjadi gas. Dia tak jadi cecair dah, dia jadi gas. Okey? Ada. Wan Abdul Hadi, Tuna Asyuk. Sekarang ada berapa? 22 orang. 22 orang. Okey dah. Okey, kita tengok yang pertama, peleburan. Peleburan, pepejal menyerap haba yang dipanaskan. Okey, macam kita letak margarin. Margarin kan pepejal lah. Kita letak atas periuk yang panas ataupun kuali yang panas. Margarin tu pun cair lah. Sebab apa? Sebab dia menyerap haba. Zarah memperoleh tenaga dan bergetar lebih kuat. Tenaga haba yang digunakan mengatasi daya ikatan dan dia berubah menjadi cecair. Itu kita panggil peleburan. Yang kedua, pendidihan. Okey. Bila dia jadi cecair, kita panaskan lagi, kita panas pada satu tahap tu berlakulah pertukaran keadaan daripada cecair menjadi gas. Masa tu kita tengok kelihatan seperti banyak berbola-berbola gas yang keluar. Tak? Sebab apa? Sebab tenaga haba yang digunakan mengatasi daya ikatan antara zarah cecair. Itu pendidihan. Yang ketiga, penyejatan. Okey, penyejatan berlaku pada sebarang suhu. Okey, cecair menyerap haba. Bila dipanaskan, zarah-zarah boleh tenaga dan bergerak lebih laju. Cair tersejat dengan secara perlahan dan berubah menjadi gas. Penyejatan ni berlaku kalau kita letak pada permukaan yang terdedah, pada cahaya matahari ke apa ke tak. Kita tengok selepas 2-3 hari dia semakin sikit. Okey, ada lagi baru masuk. Okey. Kondensasi, haba yang dibebaskan apabila gas disejukkan. Okey. Zarah-zarah akan kehilangan tenaga dan bergerak dengan lebih perlahan menghampiri antara satu sama lain. Apabila suhu mencapai di bawah takat didih, gas akan bertukar menjadi cecair. Sekarang ni ada 24 orang. Okey lah. 24, 18 aku 14. 18. 32 tolak 24. 8 orang tak adil. Okey. Next, pembekuan. Pembekuan, cecair membebaskan haba. Cecair itu membebaskan haba apabila disejukkan. Zarah-zarah kehilangan tenaga dan bergerak dengan lebih perlahan. Apabila suhu mencapai takat beku, zarah-zarah akan bergetar pada kedudukan tetap. Cecair berubah menjadi pepejal. Dia membebaskan haba. Pemejawapan ialah proses pepejal secara berubah secara semula jadi langsung menjadi gas. Okey. Proses gas berubah menjadi pepejal juga disebut pemejal wapan. Lagi kita tengok ice kering. Ice bukan ice cream, ice kering, dry ice. Dia tu berubah menjadi gas. Kalau awak tengok pertunjukan silap mata ke tak, atas pentas tu kita tengok banyak gila asap. Itu sebenarnya dia menggunakan dry ice. Ice seketul-seketul dia boleh bertukar menjadi gas. Kita tengok berasap apa.
Okay. Perubahan keadaan jirim disebabkan oleh penyerapan dan pembebasan haba berdasarkan teori kinetik jirim. Apabila suatu bahan dipanaskan, suhu akan meningkat, dan apabila suatu bahan disejukkan, suhu akan menurun. Walau bagaimanapun, suhu tidak akan berubah ketika mencapai takak beku dan takak lebur dan takak lidih semasa proses pembekuan, peleburan dan pendidihan. Keadaan ini berlaku kerana tenaga kinetik zarah-zarah tidak bertambah. Haba diserap atau dibebaskan untuk memastikan daya tarikan antara zarah diatasi atau dibentuk. Okey. Perubahan keadaan jirim disebabkan oleh penyerapan dan pembebasan haba berdasarkan teori kinetik. Semasa perubahan fizikal ini berlaku, jisim juga kekal tidak berubah kerana kuantiti zarah tidak berubah apabila dipanaskan dan disejukkan. Perubahan yang berlaku hanyalah pada tenaga kinetik zarah tersebut. Okey. Maka tamatlah kita. Okey. Kalau awak tengok pada buku teks ni, muka suratnya adalah 146. So kita dah habis satu bab 5. Okey. Contoh perubahan. Okey, awak lanjutnya awak boleh baca dalam buku teks. Saya rasa semua bawa balik buku teks tau. Tak ada yang tak bawa balik. Okey. Jadi tugasan awak pada hari ini adalah dalam buku teks muka surat 157. Okey. Dalam buku teks muka surat 157. Okey, saya sebelum saya pada tu saya nak tunjuk saya beri tugasan pada hari tu lah. Tugasan pada hari tu. Nampak tak? Kita di kelas 1 MB 3 tu. Yang menghantar adalah Haziq Nuaim dengan Khairul Muslim sahaja. 2 orang saja yang hantar kerja ni. Tengok ni. 2 orang saja daripada 1 MB 3 yang menghantar. 1 MB 5 pula. 1 MB 3 ni jumlah dia ada 14 orang. 2 orang saja yang hantar. 12 orang lagi hilang tak boleh dikesan dengan radar. Gimana tak tahu lah. Mesej dah balas. Okey, yang 1 MB 5 pula yang menghantar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 orang sahaja yang hantar. Okey. Yang hantarnya adalah Engku Ajmal, Zikri Mazlan, Adwa, Lailatun Khairatun, Jihan Hani dan Fauzan Sufi. Yang lain hilang. Cari tak jumpa. Tak tahulah. Mungkin dia buku dia hilang ke apa ke tak. Wallahu alam. Saya pun tak tahulah. Stop sharing. Okay. Awak ada tak dalam ni? Dengar tak saya kabur Dengar. Dah gimana senyap awak lain? Suruh hantar tugasan dok hantar pas sudah. Gimana agak-agak? Buat senyap gitu. Tak ingat Natal ke? Oh, tak ingat. Ya. Saya sebut dalam grup hantar juga. Sebab benda tu adalah komitmen kita lah, komitmen. Okay, boleh tak kita menyiapkan tugasan yang diberi. Sebab sekarang ni mudah. Boleh cek lalu lah. Okay. Ingat tugasan untuk hari ini adalah pada muka surat 157. Praktis formatif. Praktis formatif 5.2. Boleh buat tak ni? Boleh go. Okay. InsyaAllah boleh. InsyaAllah go. Banyak ke kerja? Cikgu lain beri banyak ke kerja?
Boleh Nombor aduk 5 ya awak go. Eh? Nombor 5 ya awak. Nombor 5 tak payah, 1 hingga 4 saja. Oh, alhamdulillah. Saya tu saya faham mungkin cikgu lain banyak kerja kot tak dan buat kot. Sebab tu saya tak marah lah, bukan tak marah tapi kecewa juga. Tapi orang kata apa? Masih lagi berkompromi mungkin. Mungkin cikgu awak banyak beri kerja kot sebab tu dah nak siap. Saya fikir gitu. Tapi saya rasa tak banyak mana cikgu lain juga. Kalau boleh siap dalam masa sehari. Sebab kejap lah. Kalau buat ni, berikan contoh 3 keadaan jirim. Untuk yang pertama pekerja, yang kedua secair, yang ketiga gas. Bukan payah lah. Bukan payah. Dah ego, dah ayah. Okey, beres. So, kita berhenti sini dulu. Awak sambung dengan kerja. Kalau siap boleh hantar terus hari ni. Boleh Muka surat 157 ke? 157. Ada? Buku teks ada? Ada. Ada ego. Ada ke? Okey, beres. Comel. Mini love untuk awak semua. Okey, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah. Wal asri inna insana wa tawassaw. Okey, terima kasih kerana hadir. Nanti isi kehadiran pada link yang saya beri dah. Baik ego. Okey, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih.